أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dari surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صدق الله العظيم. Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار
Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, Ya mujri as-sahab, Ya hazim al-ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Allahumma inna najah wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, Ya mujri as-sahab, Ya hazim al-ahzab, ihzimhum, ihzimhum, wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan setinggi puji dan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah kepada kita dengan keberkatan pagi yang penuh kemuliaan ini. Kita dapat kembali lagi dianugerahkan kesihatan, diberikan kelapangan, diberikan ruang dalam kehidupan untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, membasmi kejahilan yang bermukim di dada kita. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita bincangkan, yang bakal kita bincangkan pada hari ini, boleh membuahkan satu hasil membentuk peribadi yang mulia, mengubat hati yang rosak, insya-Allah ta'ala. Melalui sebuah kitab hadis penawar hati, kita akan masuk pagi ini hadis yang ke-13. Muka surat 40 kalau kitab saya. Ada yang lain. Sama semua, muka surat 40. Dan insya-Allah hadis di atas satu tajuk, diusir dari syurga. Serta hadis ni Rasulullah cerita ni nak masuk sangat-sangat dah.
Dah nak masuk sangat-sangat dah. Lulus semua. Tapi hanya kerana satu sifat yang wujud dalam hati dia, maka terus diusir dari syurga. Baik, kita sama-sama bermuhasabah diri tentang apa yang akan Rasulullah sebut di dalam hadis yang ke-13 nanti. Kita baca sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajul inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Kita artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur. Maksud takabur ini kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada salah seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang suka bahawa pakaiannya itu baik dan kasutnya itu baik. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghinakan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ni terpalit juga kepada kita, yang mana dibawa datang oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhajirin, iaitu yang datang sama-sama berhijrah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah, yang berhijrah awal sedikit daripada Umar Al-Khattab, yang membawa anak dan isterinya sama-sama berhijrah dengan beliau, di antara sahabat yang berani keluar walaupun pada waktu malam, tapi dia bawa semua anak isteri dia ikut sama. Ada sahabat yang tak berani bawa, tinggal dulu, nanti dia mai ambil. Ada sahabat yang kata jangan pi lagi, tunggu Saidina Ali ikut sama. Ada sahabat kata tumpang penghijrahan Saidina Hamzah ataupun Saidina Umar. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang berani membawa keluarga dia sama-sama berhijrah walaupun pada waktu malam. Dan satu hari kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah mendengar kata-kata daripada baginda Nabi SAW dengan sabdanya, la yadkhulul jannah. Maksudnya kata Nabi, tidak akan masuk surga. Maksudnya kalau dikatakan tidak akan masuk surga ni, di akhirat nanti kalau tak masuk surga, ke mana tempat kita? Ke neraka. Ni yang tajuk hadis ni, dia kata diusir dari surga. Selepas ditimbang, dihisap satu persatu amalan kita, selepas diuji keimanan kita, maka layaklah seorang hamba itu untuk ke syurga dengan membawa pahala-pahala seperti solatnya yang sempurna, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya yang cukup sempurna. Tetapi sayang, di dalam hatinya ada kibir, ada satu sifat takabur. Maka ketika ini kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan lulus, tapi satu, dia ada takabur dalam diri dia, maka dia diusir. Dia kena ditimbangkan dulu amalan takabur dia, boleh menyebabkan dia tergelincir daripada menuju surga.
Ini maksud Nabi SAW. Baik, sama-sama kita tahu, kena kenai apa dia takabur ataupun takrif pengenalan. Apakah yang dikatakan sifat takabur? Sifat takabur ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu merasa diri dia lebih mulia daripada orang lain. Itu takrif takabur. Tulis catat dekat situ. Takabur ialah merasa diri dia lebih mulia daripada orang lain. Atau dalam satu erti kata yang lain, sombong. Sombong. Bila mana dia rasa diri dia lebih mulia daripada orang lain, maka dia pandang orang lain lebih rendah daripada dia, lebih hina daripada dia, lebih kurang daripada dia, lebih tak tahu daripada dia. Ini adalah penyakit hati yang paling sukar diperbaiki, diubati. Seperti mana kita ada penyakit badan, penyakit jasad yang lebih masyhur kita sebut dengan nama 3 serangkai. Betul kan? Kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Tak buah pinggang, jantung. Atau ada yang sama-sama waktu dengannya. Dan nanti kalau ada 3 serangkai tu, kerja dia tak lain dah. Kena duk ulang pergi duk klinik, hospital, balik hospital singgah klinik, balik klinik pergi farmasi, balik farmasi tengok pula apa yang orang jual, beli pula. Itu 3 serangkai penyakit yang disebut penyakit badaniah yang berbentuk tubuh badan. Tapi ada 3 serangkai penyakit yang berbentuk qalbi, hati. Yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, penyakit 3 serangkai ini kena berubat, wajib berubat, melebihi penyakit 3 serangkai pada badan. Sebab dia akan makan amalan yang dibuat oleh badan. Apa dia 3 serangkai di hati ini? Pertama ujub, kedua riak, ketiga takabur. Ini 3 serangkai hati. Yang mana kita faham ilmu fiqh dalam membetulkan amalan badaniah, amal badan kita. Ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ataupun satu lagi nama dia, ilmu akidah dalam memperbetulkan kepercayaan. Tetapi ilmu tasawuf dalam membetulkan ilmu hati, penyakit bagi hati. Dan oleh kerana penyakit 3 serangkai di hati ini boleh memusnahkan apa yang ada pada ilmu fiqh, apa yang ada pada ilmu akidah, ilmu tauhid. Dia boleh rosak. Kerana apa? Kerana kita tak ubat hati. Maka kata Imam Al-Ghazali, wajib kita perbaiki hati, wajib kita ubat hati kita dulu. Di samping kita memperbetulkan amal ibadah kita. Yang ni ada ilmu tinggi, alim fiqh, alim tauhid, alim semua ilmu. Tapi sayangnya hati dia tak elok. Bukan kanser hati. Yang ni lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada kanser hati. Sebab dia makan amalan. Dia bukan makan diri, dia makan amalan. Kalau kita tengok orang yang kena kencing manis nanti kesik, tapi kalau hak yang kena kibir, kena takabur ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Habis terus amalan dia. Sebab dia makan amalan batiniah. Itu bahaya. Jadi kata Rasulullah, dia bawa semua amalan tu pergi. Namun sayangnya amalan tu habis. Bila sampai di hadapan Allah, rasa macam selesa lah. Rasa bekal yang aku bawa ni banyak. Aku ada tahajud. Aku tak pernah tinggal tahajud. Dengan penuh keangkuhan. Sembang juga dengan kawan. Aku memang daripada kecil-kecil tak pernah tinggal tahajud. Hebat. Kami memang dididik dengan tahajud. Timbul sikit dalam hati satu perasaan takabur. Satu perasaan takabur. Musnah. Hanya yang dapat berjaga malam. Kami berpuasa macam puasa Nabi Allah Daud, sehari puasa
Sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kami tak pernah tinggal setiap bulan puasa hari-hari putih. Puasa Isnin Khamis. Bercerita kerana kibir ataupun takabur. Habis. Hanya yang dapat lapar dan dahaga. Kalau tahajudnya hanya dapat berjaga malam. Kalau solat hanya dapat bangkit duduk, sujud saja. Tapi apa pun tak ada. Kalau haji ataupun umrah, yang dapat hanyalah melancong semata-mata. Tidak ada imbalan pahala. Dengan sebab apa? Adanya sedikit takabur. Itu takabur. Tadi saya kata kita ada 3 serangkai kan hati kita. Kalau takabur tadi merasa diri lebih mulia daripada yang lain. Kalau ujub ni dia duduk seorang-seorang. Dia duduk seorang-seorang di dalam rumah dia ke, dalam bilik dia ke, tak kira lah. Tapi dia duduk seorang, dia hitung amalan kebaikan dia. Aku selawat sehari 1000. Istighfar sehari 500. Tasbih, tahmid, takdis kepada Allah sehari beratus-ratus kali. Gamuknya syurga mana Allah Ta'ala nak buat aku ni? Itu dipanggil ujub. Dia rasa syok sendiri. Dia rasa dia paling baik. Ujub ni dia tak pergi cari orang, tapi dia sendiri rasa. Ni yang dikatakan kita ada satu madkhal. Madkhal ni pintu masuk syaitan. Sama ada kita duduk seorang-seorang pun dia ambil kesempatan masuk dalam hati kita. Kita duduk dengan orang pun dia ambil kesempatan masuk dalam diri kita. Itu ujub. Dia rasa, oh, hebat aku ni. No? Tak daripada pukul 4 pagi tadi, tak lena. Sampai kelar tak berhenti lagi punya buat amalan. Banyak mana malaikat tulis pahala aku. Dia syok sendiri. Ini dipanggil ujub. Aku heran yang orang kata tak boleh nak bangkit subuh. Tak boleh nak bangun tahajud. Aku heran orang yang kata tak boleh nak tahan lapar, tak boleh nak berpuasa. Aku tak ada masalah. Itu ujub. Rosak tak? Rosak. Merosakkan amalan. Kemudian saya kata lagi satu, apa? Riak. Riak ni dia kena cari orang. Tadi ujub dia duduk seorang-seorang. Hadir perasaan itu. Tapi kalau riak, dia kena cari orang. Riak ni maksud daripada perkataan ro'a. Nak kena bagi orang tengok. Baru boleh riak. Kalau tidak, tak ada siapa nak tengok. Kalau di rumah, sembahyang duhanya 2 rakaat. Pergi di masjid 8. Nah, kalau di rumah, qabliyah ba'diyah jarang-jarang buat. Tapi di masjid, aku nak pergi ke masjid. Di masjid rajin buat sembahyang qabliyah ba'diyah. Pasal apa? Semua kawan-kawan pakat buat. Kuman lah kalau aku tak boleh bangkit buat. Nah, ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Hak yang ghairu muakkad, yang muakkad. Padahal dia tak tahu mana satu muakkad, mana ghairu muakkad. Dia pakai ikut saja. Nah, biasanya, kita daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sembahyang yang ghairu muakkad, iaitu sebelum solat maghrib, dipanggil rawatib ghairu muakkad. Tidak dituntut. Tapi hari itu pasal pergi sembahyang jemaah di masjid, duduk, tengok lepas azan orang pakat bangkit. Dia ni antara nak bangkit dengan nak duduk terus. Aku tak pernah buat pun. Adakah? Ada. Ada. 2 rakaat sebelum maghrib ada. Tetapi dia bukan muakkad, dia ghairu muakkad. Boleh buat. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Ni sampai tak tahu apa, depa sembahyang apa, depa bangkit apa nak? Bukan tak ada ke? Ada ke? Tak ada ke? Tak apa bangkit. Bila orang bangkit, aku kena bangkit. Sekali orang tengok aku seorang tak sembahyang. Bangkit dengan sebab takut sekali orang tengok dia. Awak tak sembahyang. Itu riak. Itu dinamakan riak. Dia kena cari orang nak tunjuk. Semua penyakit, 3 jenis penyakit ni merosakkan amalan. Jadi bila Rasulullah sebut, man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Siapa yang ada di dalam hati dia mithqalu dzarrah, seberat debu. Debu ni berat mana? Salik tengok. Satu bukan
Hak yang dok ada yang kita calik ni banyak. Tapi satu debu. Berat manalah dia. Kalau ada seberat itu dia kata, maka dia layak diusir daripada menjadi ahli syurga. Allahu Akbar. Kita hari itu pakai segak sikit. Kain mahal. Nak tunjuk dekat orang. Nak abang. Ni sutra. Beli di Turki. Dah dia pergi Tang Maidin dia dapat sutra Turki. Hang rasa tengok. Hang pegang. Kain dia macam mana? Mana ada jual di sini? Sikit ada takabur. Aku kan nak takabur. Nak abang je kat hang. Kau hang teringin. Aku ingat bulan depan nak pergi Pulau Turki. Kau hang nak kirim. Ataupun merasa diri dia lebih daripada orang. Memandang orang tu hina. Tengok orang tu main pandang atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tengok dengan pandangan sini. Sampai kawan tu jalan bermelelong. Kalau orang tengok saya, tak selesa kan? Hang perhati apa? Kan? Ini takabur daripada pandangan mata. Takabur daripada kata-kata. Alah, mereka tu tak tahu apa. Kalau aku pergi mau, mereka kan tahu. Di antara semua yang ada, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling berilmu. Akulah yang paling pandai. Itu juga takabur. Kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mana dengan sifat tawaduk, takabur lawan dia tawaduk. Dengan penuh sifat takabur, tawaduk dia kata, ilmu dia ni lepas diceluk tangan. Sahabat tak apa nak faham. Macam mana celuk tangan dalam ayat, angkat mai dia kata, ayat yang terlekat di sini adalah ilmuku. Sementara lautan yang luas ini adalah ilmu Allah. Perbandingan ilmu dia dengan ilmu Allah. Seperti air yang melekat di jari ya. Tak menitik pun dia kata. Punya sikit. Itu ilmu Imam Syafi'i. Sahabat tak faham. Buat lagi misalan. Dia buat satu lagi misal. Antara ilmuku dengan ilmu Allah. Katanya, seperti satu butir debu, misqala dzarrah. Apabila dilemparkan di tengah padang pasir. Dapat cari tak debu tu? Tak dapat cari. Betapa kecilnya, betapa sikitnya itu Imam Syafi'i. Kita ni yang bukan imam siapa-siapa. Apalah sangat. Kadang kita rasa macam, aku ni mengaji banyak dah, hebat. Tak hebat tang mana pun. Tak hebat tang mana pun. Habis sangat garuk kepala je tak boleh jawab. Habis sangat garuk kepala je. Okey. Kadang rasa dia hebat dengan takaburnya. Sembahyang ni qiyam. Kan qiyam kita lipat tangan kita. Kita letak tangan kita. Cukup kalau orang tanya macam tu saja. Hang lipat tangan, hang letak atas pusat ke bawah pusat? Kita jawab apa? Atas pusat, bawah dada. Betul tak? Itu mazhab Imam Syafi'i. Jumpa pula orang sembahyang, dia qiyam, dia lipat tangan, dia letak bawah pusat. Awak dia letak bawah pusat. Dia ni bid'ah ni. Orang kena letak atas pusat. Bukan bid'ah. Tapi dia mazhab Imam Hanafi. Dan kemudian kita tengok orang sembahyang melipatkan ataupun meletakkan tangan dia di dada. Pernah tengok orang meletak ni? Yang tu Imam Hambali. Dan ada yang dia tak qiyam terus, dia letak di tepi. Orang tengok tak? Yang tu Imam Maliki. Yang kita yang tak ada ilmu, yang saya kata, kalau kata Imam Syafi'i sebesar debu tu kita malahan boleh beli kecil. Kita kata ni semua bid'ah. Hak yang tak letak qiyam tangan tu Syiah. Pandailah hang. Hang bodoh tak mau ngaku. Mengaji tak terang mana, Imam Syafi'i pun kena tak habis.
Duk tak duk pi kata hak Imam Malik tu Syiah. Hampa nak kenal orang Syiah, hak tangan dia tak kiam. Tu mazhab Imam Malik, dia tak kiam. Patutkah kita kata keempat-empat imam tu tak betul? Kita yang tak betul sebab kita tak ada ilmu. Maka apabila kita tak ada ilmu, kita jangan mudah-mudah kata orang tak betul. Sebaliknya, wujudkan sifat tawaduk dalam diri. Mungkin dia belajar macam tu, mungkin dia daripada mazhab ni, mungkin daripada mazhab. Jangan terus kata orang tak betul. Sebab kita tak tahu. Ada orang sembahyang yang boleh bergerak 3 kali lebih. Dia sembahyang macam mana dia bergerak. Pada mazhab Imam Malik, boleh. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Jangan pula kita pula nak bergerak, tak apa, aku ikut Malik. Masa ni ikut Malik. Sagi dia ikut Syafi'i. Tak boleh, kita tak kenal dia apa. Kita tak belajar tentang mereka. Maka, buangkan perasaan rasa takabur dan rasa orang tu lebih tak tahu, orang ni lebih bodoh. Dia ni tak kerti apa pemompi dia kan tahu apa. Itu di antara sifat kibir yang disebut oleh Nabi SAW. Lepas tu, bila Nabi sebut sebesar zarah, seberat zarah kata Nabi SAW, kaum tu memang diusir daripada syurga. Faqala rajul, tiba-tiba bangkit seorang lelaki. Okey, siapa lelaki ni? Tu dia, di sini dia tak abang siapa kan? Mus'ab bin Umair. Tulis nama dia. Mus'ab bin Umair. Dia nak tanya kepada Rasulullah bila dia dengar susah hati. Sahabat ni kalau dengar susah hati, akukah yang sedemikian? Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan. Kata dia ni soalan yang diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, inna rajula, sesungguhnya ada orang tu. Kan kita bila nak tanya soalan, kita malu nak sebut diri kita. Ada orang tu, katanya, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Suka pakai baju cantik-cantik, suka pakai baju mahal-mahal. Kalau kita kata dia suka pakai baju branded. Kemudian dia kata wa na'luhu hasanah, dan begitu juga dianya kasut dia yang na'lah ni kasut kasut yang mahal, yang cantik-cantik. Dia nak kereta yang mahal-mahal. Jadi apa yang ada pada dia, rumah dia besar lawa. Susah hati Mus'ab bin Umair ini apabila Rasulullah sebut takabur. Adakah maksud takabur sedemikian, dia tanya. Adakah orang yang pakai cantik-cantik, yang rumah besar lawa-lawa, yang kereta mahal, yang kasut mahal tu, orang tu takabur, dia tanya kepada Rasulullah. Sebab apa? Sebab Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat, pemuda yang memang suka pakai cantik. Dia anak orang kaya. Ni yang sebut kaya keturunan ni. Padahal masa tu muda lagi. 13 tahun, 14 tahun. Tapi penampilan dia cukup smart. Tegak, bergaya. Dari segi kasut dia, sampai baju dia, sampai minyak rambut dia, minyak wangi dia. Yang mana kata Nabi SAW, aku tak pernah lagi jumpa haruman atar yang seharum minyak yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Wangi sungguh. Mahal. Kalau dia di Mekah masa tu. Bapak dia tu berdagang luar negara. Bawa balik main minyak wangi kat luar negara lah. Jadi dia yang pakaian tu lah. Itu yang Rasulullah kata. Walaupun dia dah melintah lama, keharuman dia tu boleh bau terhidu. Tapi Rasulullah tu lagi wangi lah. Kalau dia pegang kepala budak tu pagi, wangi sampai ke petang kepala budak tu. Budak main-main tu Rasulullah urut kepala. Dia balik pisat lagi. Ayah dia tanya, jumpa Rasulullah ke? Ya, Rasulullah pegang kepala ayah. Keharuman kepala budak tu bau sampai ke petang. Kau ada? Apa kita ada? Dalam duk percik minyak wangi pun tahan sak je. Ke 9-10 lagi dia hapak dah. Campak dengan peluh kita. Jadi Mus'ab bin Umair ni begitu juga dengan pakaian dia. Putih ni putih bersih.
Yang terkenal waktu tu, pakaian sutera belum lagi diharamkan, sutera Yaman. Yang dia pakai dengan ridak hijau dia, memang sahabat paling segak. Jadi dialah yang bangkit. Mengenakan kasut. Kasut zaman Rasulullah dulu kan ada kasut plastik kita. Lepas semua kasut kulit. Jadi kita baru duduk belagak lah ni. Tu kulit tu, ingat apa? Kita baru duduk belagak. Rasulullah dulu mereka, mana ada kasut plastik? Kasut getah. Semua kasut kulit. Dia datang. Tapi kasut dia yang dijahit 3 lapis di tapak kaki. Sebab tapak dia daripada kulit yang terbaik. Itu penampilan Mus'ab bin Umair. Sebab Rasulullah kata, khuz zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan yang paling terbaik ketika nak pergi masjid. Jadi dia penampilan dia selalu menjadi ikutan para sahabat. Kemudian dia bangkit bila dengar Rasulullah kata macam tu, dia bangkit. Adakah maksud takabur ni orang yang baju mahal, rumah lawa, kenderaan cantik, minyak wangi mahal, kasut mahal, adakah itu dimaksudkan dengan takabur? Tengok Rasulullah jawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Saya selalu sebut petikan hadis ni. Allah Ta'ala tu cantik, suka pada benda-benda yang cantik. Maknanya ini jawapan yang Rasulullah bagi kepada Mus'ab bin Umair. Tak salah hang nak pakai elok-elok. Hang nak pakai mahal-mahal, tak salah. Hang nak perindahkan rumah bagi cantik-cantik. Hang nak buat rumah besar 8 tingkat pun tak salah. Buat selagi kamu mampu. Kerana innallaha jamil. Allah tu cantik. Yuhibbul jamal. Dia suka pada benda cantik. Tapi jangan ada dalam hati kamu sifat takabur sikit pun. Jangan ada. Han nak cantik lagu mana pun cantik. Han nak pakai kasut dari berlian pun han pakailah. Boleh. Jangan sifat takabur. Jangan ada riak. Jangan ada ujub dalam diri. InsyaAllah. Sebab Allah Ta'ala tu suka pada yang cantik. Maka kata Rasulullah tak apa. Yang tu bukan dia takabur. Itu meraihkan pemberian Allah. Allah bagi kat kita rezeki. Tak sama Rezeki kita tak sama. Walaupun bekerja sama dengan dia. Keluar pagi balik petang. Mungkin kadang-kadang dia pukul 5 dah sampai rumah. Kita pukul 8 tak sampai rumah lagi. Tapi pasal apa pendapatan dia lebih? Pasal apa kita tak cukup-cukup? Rezeki kita tak sama. Jadi orang yang dapat pendapatan ataupun imbuhan bulanan dia lebih, maka dia layak untuk berbelanja lebih, mencantikkan diri dia. Kerana apa? Kerana Allah itu cantik. Dapat pahala. Dapat pahala, tak salah. Oh, dia tak minlah baju murah-murah. Dia branded punya orang, belagak. Mudah kita sebut kat dia belagak. Bukan. Dia meraihkan yuhibbullah, kekasih-kekasih Allah yang suka kepada cantik. Jadi adalah tidak salah selagi tidak hadir di dalam diri kita itu perasaan takabur, belagak nak tunjuk orang. Kata Rasulullah menyambung jawapan dia. Al-kibru baturul haqq wa ghamtun nas. Yang dimasukkan takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Menghina orang lain, menolak yang benar. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa yang telah pun difatwakan di dalam hadis, dia tolak. Dia tolak. Tak ada apa hadis tu tak boleh pakai. Dia zaman Rasulullah dulu. Hang kalau nak guna hadis tu, hang kena kembali ke zaman 1500 tahun yang lalu. Tak boleh. Menolak yang benar. Kalau dah termaktub di dalam Al-Quran sedemikian, maka wajib kita tunaikan. Sebab kita ada hukum qat'i. Hukum qat'i ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, solat, puasa, zakat, haji. Itu dipanggil hukum qat'i. Yang mana tersebut di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam Al-Hadis. Sementara hukum hak rencah-rencah yang lain, yang tak disebut dalam Al-Quran, kita menggunakan ijma' ulama' yang meletakkan. Kemudian kita gunakan kias.
Kita dah jauh daripada Rasulullah. Nah, kita gunakan kias. Maka itu tak dinamakan qat'i, terbagi pula kepada khilaf. Itu yang saya sebut tadi. Letak tangan bawah pusat, atas dada, atau tak letak terus. Hukum tu tak ada dalam Al-Quran. Kita jangan pertikaikan benda yang tak ada. Lagi satu, tarawih. Ada buat 8, ada buat 23, ada buat 12, ada buat 11. Jangan pertikaikan. Dia tak ada dalam Al-Quran. Dia tak ada dalam hadis. Jadi yang patut saya berkelahi lah. Siapa buat lebih, dia dapat lebih. Siapa buat kurang, dia dapat kurang. Tapi kalau buat lebih pun ada takabur. Aku tak mahu pergi surau tu dia buat 8 je. Tak puas lah 8. Kami duk biasa buat 23. Hang kuat tu. Memang kena kuat tu. Habis, ya Allah. Penat saja hang tunggu terbalik. Kami buat satu malam sejus. Kampung kan panggil jus. Kami buat satu malam satu jus. Ni masjid tu, Qul huwallah je tiap-tiap rakaat. 23 rakaat, 23 Qul huwallah. Tak mampu. Walhal dia tak tahu. Surah hak paling pendek, itulah surah hak paling berat neraca timbangan dia. Nak bercakap panjang-panjang pun halena. Anduk kira dia punya more je, malam nasi biryani kambing. Esok udang besar, lusa bawai. Mai dekat-dekat nak habis tu lagi dia laju. Pasal apa? Adanya takabur dalam diri. Habis. Ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hak tolak kebenaran ni benda yang paling benar atas dunia ni dua aja. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis adalah benda yang paling benar. Kalau hang tolak dia, maka kamu takabur. Kita tengok di antara hadis kursi firman Allah Subhanahu wa taala dengan katanya al-kibriya'u ridai al-azimatu zarai. Kata Allah, takabur tu selendangku. Rida dia kata. Dan kemuliaan itu, keagungan itu izari, adalah kainku. Kalau kita tak mengaji ni, ya Allah ni dia pakai rida apanya? Dia pakai kain. Laisa kamitslihi syai'. Allah tu tak serupa dengan apa pun, sikit pun tak serupa. Maknanya takabur tu pakaian Allah. Hampa jangan duk hampa ambil. Allah boleh takabur. Allah takabur kah? Ya Allah ya kabbar. Ya Allah ya mutakabbir. Allah lah yang paling takabur. Berdosa ke dia takabur? Dia layak bersifat takabur. Membesarkan diri dia. Yang selalu kita baca di dalam sembahyang. Iaitu ketika awal-awal kita panggil takbiratul ihram. Kata apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Allah lah yang paling besar. Jadi bila dia yang paling besar, dialah yang paling takabur. Berdosa tak kita kata Allah Ta'ala takabur? Yang tu nama dia. Ya Allah yang mutakabbir. Itu nama dia. Itu dia kata, sesungguhnya Al-Kibar, ataupun disebut Al-Kibriya. Takabur itu ridai, selendang aku. Aku seorang saja yang boleh pakai. Hampa tak boleh pakai. Wal azimatu izari. Dan keagungan itu adalah kainku. Jadi dia kata, man baza'ani, siapa yang cuba rampas selendang aku ni, kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun rampas salah satu daripada keduanya, alqaituhu fi jahannam. Aku nanti lempak dia masuk dalam neraka jahanam. Ini hadis kursi. Saya pun ajaklah kita baca 40 hadis kursi waktu kita duduk di Dewan Muslimah itu, yang mana firman ini terus daripada Allah, diilhamkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah telah pun mentashihkan kepada umat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya takabur itu adalah selendangku. Apa jangan rampas. Sikit pun tak boleh ambil, kata Allah. Yang Rasulullah sebut,
Mithqalu zarrah, walaupun sebesar ataupun seberat zarah, hampa tak boleh ambil. Kalau hampa ambil, alqaituhu fi jahannam, aku nanti lempak hampa ke jahannam. Baik, kita tengok satu lagi makhluk yang dimurkai oleh Allah di atas satu sifat takabur dia yang Allah Ta'ala sebut. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat, wa idh qala Allahu lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sambung sikit lagi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada takabur, ada perkataan takabur di situ. Wastakbara. Di dalam riwayat sejarah menceritakan iblis ini adalah di kalangan jin. Dia bukan keluarga malaikat. Kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Dia adalah daripada keluarga jin. Dia bukan keluarga malaikat. Apa beza jin dengan malaikat? Jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Api bersifat membakar, sementara cahaya bersifat menerangi. Beza dia. Dan bila dia bersifat membakar, dia akan menghancurkan. Sementara cahaya, dia akan mendamaikan. Faham kan? Api dengan cahaya. Walaupun kedua-duanya menghasilkan cahaya. Tapi perbezaan dia, cahaya mendamaikan, sementara api memusnahkan. Okey. Dan iblis ini adalah penghulu bagi segala jin. Beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketaatan. Di dalam beberapa riwayat menceritakan dia sujud pada Allah 2000 tahun, ada kata 200 tahun, ada kata 200,000 tahun. Umur panjang. Sampai hari ini ada lagi daripada sebelum Adam diciptakan, dia dah ada dah. Dia dah sujud pada Allah. Pas Adam diciptakan, ditiupkan roh. Allah Ta'ala perintah semua malaikat suruh sujud. Sujud bukannya letak 7 anggota macam kita letak sujud pada Allah. Tidak. Kita sama-sama manusia, tak boleh sujud sama-sama kita. Sesama makhluk tak boleh sujud. Tetapi Allah kata, kalau aku izinkan manusia sujud pada manusia, nescaya aku akan suruh anak sujud pada ibunya. Isteri sujud pada suaminya. Tapi aku haramkan manusia sujud sesama manusia. Kecuali memberi hormat. Tunduk kepala lagu tu. Kan jauh nak pergi salam tak boleh. Ataupun macam kita kena pandemik yang tak boleh salam tu. Tunduk sebagai hormat. Tapi tunduk pun ada hak dia. Jangan melebihi hak rukuk. Melebihi hak rukuk haram. Tunduk dekat patuk-patuk padan sudahlah. Hak hormat kat dia macam mana pun. Jangan lebih daripada hak rukuk. Dia makhluk seperti kamu juga. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat, termasuklah jin, untuk sujud kepada Allah. Namun penghulu jin ni iblis. Nama dia Ablasa. Di Lauh Mahfuz nama dia Ablasa. Dia tak mau sujud. Dia tak mau sujud. Bila Allah Ta'ala tanya pasal apa tak mau sujud dekat dia? Khalaqtu minan nar wa khalaqtahu min tain. Hang buat aku daripada api. Hang buat dia daripada tanah. Apa layaknya dia untuk aku sujud? Aba, kata Allah. Enggan dia. Ingkar dia. Wastakbara. Dan dia takabur, kata Allah. Kana minal kafirin. Ingat, walaupun hang pernah sujud dekat aku selama 200 tahun atau 2000 tahun, kerana sikit saja hang rasa hebat kejadian hang. Bukan dibuat daripada cahaya, dibuat daripada api yang saya sebut. Api yang membinasakan. Hang rasa sikit kemuliaan hang kat dia. Maka dengan sebab itu, aku hukumkan hang sebagai kafir. Terus Allah Ta'ala kata, fakhruj minha fa'innaka rajim. Keluar hang. Keluar daripada syurga. Fa'innaka rajim. Sesungguhnya engkau direjam. Engkau dilaknat. Sikit saja dia main. Sebenarnya, takabur ini
adalah datang daripada akhlak. Nah, ilmu tasawuf adalah ilmu akhlak, ilmu hati. Elok hati kita, eloklah peribadi kita, eloklah tingkah laku kita, eloklah percakapan kita. Yang mana di antara sebab-sebab kenapa iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat takaburnya. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia ada perasaan tu, tak banyak, sikit. Kadang-kadang dia diintah juga. Apa berlaku ketika mana hadir rasa takabur? Kita rasa macam aku paling pandai, aku paling cantik antara mereka, akulah yang paling mulia antara orang. Bila hadir perasaan itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, cepat-cepat baca apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Beristighfar dan baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian kan tadi saya sebut lawan bagi sifat takabur ialah sifat yang paling mahmudah, iaitu tawaduk. Sifat tawaduk. Apa maksud tawaduk? Merendah diri. Merendah diri ni bukan tunduk lagu tu. Tunduk lagu tu sakit leak, silap bantai. Maksud tawaduk ini tak merasa diri dia mulia, memikirkan asal kejadian kita. Kalau kita fikir Nabi Allah Adam alaihissalam, bapa sekalian makhluk itu dijadikan daripada tanah. Tanah ni orang tak junjung, orang pijak. Tanah ni tempat orang buang najis, orang buang segala pencemaran, orang ludah, orang berak, orang kencing, dibuang ke tanah. Itu asal kejadian kalau kita nak tengok daripada kejadian bapa manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian kita pula kita dijadikan daripada mani. Mani ni dia duduk pada bahagian tempat, kalau di dalam badan wanita dia duduk pada bahagian taraib, kata Allah, bahagian dada, buah dada. Bahagian lelaki, kata Allah, bukan kata saya, kata Allah, duduk pada sulbi, tulang belakang. Tetapi tempat keluar dia adalah hina, melalui lubang kemaluan. Hebatkah? Wajib ada tawaduk, malu pada Allah. Hebat tang manalah aku ini, ya Allah. Aku keluar daripada lubang najis. Waktu kita keluar, diri kita, tubuh badan kita berbalut dengan darah wiladah. Dibersihkan, dimuntahkan segala cemar yang ada. Dia makan pun najis. Dalam perut dia terisi najis. Elok apalah. Sampai hari ni kita masih menanggung najis. Betul? Betul tak? Ya. Kita tanggung najis. Di dalam perut kita tu penuh dengan najis. Habis nak hebat tang manalah kita ni. Maka hadirlah satu sifat dalam diri kita, rasa tawaduk. Tang manalah yang hebatnya. Mulut pun busuk. Saya kata tak, mulut pun busuk. Biji mata ada tai, telinga ada tai, hidung ada tai. Tang mana juga ada tai. Betul tak? Orang Pulau Pinang dia panggil tai. Dia bagi keji sikit bunyi. Kalau orang ni panggil najis, panggil tahi, cantiklah sikit ni. Kalau Pulau Pinang, piuhnya dia bubuh, tai. Elok tang mana? Biji mata pada tik mata, malu sangat dia tu. Sembang-sembang, dia ada tik mata, aku geli tengok. Kadang-kadang sembang-sembang, terkeluar tik hidung kering. Malu tak? Malu. Hebat tang mana lah kita ni, hadir perasaan tawaduk. Kalau nak kata reti, memang tak reti. Memang tak reti apa, ya Allah. Banyak sangat tak reti. Saya nak share minggu lepas. Saya pergi ambil tauliah. Ni tok guru punya ramai, kami 400 orang. Ambil tauliah minggu lepas. Tok guru termasuk guru saya pun ada. Dia tengok-tengok, hang dia kata. Saya tengok-tengok dia, saya nak lari ni. Malu. Hang ngajak anak dah tak ngajak.
Pemohon kan. Kita nak ngajar dia kata. Baru nak ambil ke? Kena ambil lah. Macam mana saat kita ada dah puluh tahun dah. Ni kena ambil ke? Nah, semua kena ambil. Jadi, waktu diasing-asingkan, kami diasingkan grup A, grup B, C dan D. Bila diasingkan. Saya ni kena grup A. Dalam grup A tu ada 3 orang yang perempuan. Ini semua orang lelaki. Saya ni menyesal tak sudah. Saya dapat kata paling susah grup A. Paling susah. Soalan 100. Wajib tulis Jawi. Kena Arab lah. Nasi hang lah. Saya ni duk menyesal. Awak lah aku pergi ambil A. Dia kata A ni dah orang bagi yang kena ambil. Kan? Bila nak duduk, kita nak carilah kod-kod yang boleh nak duduk sebaris dengan orang perempuan. Tak ada orang perempuan. Adalah 2 orang ustazah ni. Yang saya kata ada 3 orang yang perempuan. Nak pilih berkawan dengan mereka. Ikut. Orang muda tau. Mereka orang muda. Orang gaji tinggi ni lah. Mereka habis master. Mereka nak ambil. Aku yang tak master apa-apa ni ke mana ni? Sondoi pula juga. Elok-elok saya duduk. Mereka mula mereka duduk. Saya pergi tengok mereka. Saya pergi duduk dengan mereka. Mereka bangkit. Saya ambil tempat belakang sekali. Mereka belum bangkit. Mereka bangkit. Mereka pindah ke tempat lain. Saya ni terasa hati sebenarnya. Mungkin aku bodoh. Mungkin aku bodoh. Sebab tu lah orang tak maduk aku. Tua. Orang lain muda. Adalah. Yang profesor Madya pun adalah. Itu semua adik-beradik tak mahu ambil tauliah ni lah. Ramai. Kau nak kata. IUSM pun ramai. Lepas tu bila dah duduk ni, soalan diedarkan. Soalan diedarkan. Saya bawa 3 batang pen punya takut habis dakwah ni. Pen nak lagu ni kan, banyak mata. Kalau 3 batang, ni satu ni ada 4 mata ni. 4 kali 3, 12. Aku pen banyak, tak gaduh. Tak kedir Allah. Budak hak lari daripada saya tu, pen dia tak dekat dakwah. Hang mencari juga makcik tua ni tu. Mungkin dia tengok tu saya duduk tu saya susun pen. Kan orang tua-tua. Dia pun ingat lebih lah. Saya susun pen. Kamu dia tengok. Dia kamu tekan tak boleh. Tak keluar. Dakwah tu punya ketak. Takut nak ambil periksa sampai dakwah pun tak keluar. Remel. Kita ustazah ada. Pen lebih ada. Saya bawa banyak. Walaupun nampak 3 tapi ada 12 mata. Kita kata ada. Saya kata nak ambil. Dia kata ni saya nak minta dakwah. Ya silakan ambil. Tu baru cerita pasal pen. Dapat soalan dia punya tulis sampai tak pandang kiri kanan. Tulis dia bagi 2 jam setengah tak cukup. Tak cukup masa orang lain mau pakai kerja. Aku tak kerja apa tak cukup sudah aku tutup. Lulu tak lulu Allah Ta'ala punya cerita lah. Pasal takat tu je masa yang dia bagi. Jadi bila main secara lisan, dia nanti tengok tau. Hang main daripada pondok mana? Hang main daripada universiti mana? Hang pergi mengaji di negeri mana? Kan saya selalu beritahu kat perempuan saya, sekolah takat darjah 6 saja. Saya mengaji pondok 8 tahun saja. Lepas tu tak pergi mana duk kematu sang sini lah. Sampai ke hari ni. Bila mana dia tengok sijil, yang ngaji mana? Saya buat ngaji pondok. Pondok mana? Pondok Sunda Bakar. Kita hampir ambil kitab. Oh alhamdulillah. Kitab Muniyatul Musalli saya selalu ajak kaum muslimah semua daripada kitab Muniyatul Musalli, Riyadhus Salihin, Aqidatul Najin. Alhamdulillah. Arab sebelah, Rumi sebelah. Baca Arab dulu. Baca bila kerangka minta atas bawah ke bawah. Lepas tu baru baca Jawi. Okey sudah dia kata. Sudah. Dah lah dia tanya, siapa ketua menteri? Pakai. Memang tak masuk silibus lah kan? Tanya ketua menteri. Saya ingat nama dia Cakotiau ya. Awak lah dia tanya ketua menteri. Lepas tu dia tanya timbalan ketua menteri. Lepas tu dia tanya yang ni Pertuan Majlis Agama Islam. Ni saya golek kepala susah. Soalan yang tadi 100 tu rasa senang lagi. Kepada soalan ni. Lepas tu dia tanya pasal politik.
Dia kata saya tak pandai politik. Tak pandai tak apa. Saat lagi dia kata, dapat tu mengajak pula dapat tauliah ni lagi yang berpolitik atas masjid. Haram dia kata, nak. Itu di antara saja nak share, nak. Lepas tu bila dah keluar dia kata sudah. Dah keluar tu rasa lega. Mainlah hak dua orang perempuan yang tadi tak mau duduk dengan saya tu, nak. Dia nak pulang kampen. Lepas tu dia tanya, apa yang dia tu tanya. Saya ni cerita dari A sampai Z, tak sembunyi satu pun. Saya suruh dia bersedia, baca kitab ni, saya kata. Nah, antara soalan ni, saya kata bersedialah. Saya kata, kalau kata saya tak lulus pun, hampa lulus. Sebab hampa muda, saya kata. Nah, lepas tu, hak seorang tu beritahu, minta maaf lah Ustazah, tadi kami bangkit sebab kami nak duduk di depan. Saya tak kata pun kata saya terkasar waktu dia bangkit tinggal saya sorang-sorang tu. Nah, tapi dia pun sendiri terkasar kot, no? Sebab pertama Allah Ta'ala tunjuk patah balik main pinjam pen. Kali kedua kena cari juga kontor ni ya. Katanya pasal dia kena soal dulu. Saya ni dah takut lepas bagi salam main subuh tu kira pada happy tu di seberang tu. Bukit Mentajam. Jadi kita dapat nombor 1 lah. Nah, nombor 1 hak yang undi. Bukan periksa tu tak tahu lagi. Nanti saya share. Nah, banyak mana yang saya dapat. Dia nak 80% pakai dah aku. 80% pakai dah aku. Tak apalah, doa lah. Nah, doa untuk saya mudah-mudahan boleh lulus. Kita boleh sambung kuliah kita lagi. Nah, kalau tidak, wallahualam. Nah, sudah dulu sedikit perkongsian kita tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib ada dalam diri kita tawaduk, hindarkan daripada takabur. Tawaduk merendah diri, takabur membesarkan diri. Wallahualam. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung bulan depan. Tahun depan. Kalau sebut bulan depan rasa cepat. Sebut tahun depan, cuti setahun. Cuti setahun. Tahun depan 2024 insyaAllah Ta'ala Januari nah. Tak lambat dah. Masa berlalu cukup cepat. Macam itulah juga usia kita nah. Semakin laju. Begitu juga kematian kita semakin mendekat. Baik, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada, no? Tak ada, saya sudah dulu. Dan sebelum tu, sekali lagi saya rakamkan. Jazakumullahi syukran Jazakumullahi syukran kathira kepada semua sahabat-sahabat yang sudi hadir ke majlis walimah saya kemarin dulu. Terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan layanan yang diberikan. Memang saya kata saya tak layan, saya duduk di depan tu, tak boleh pergi ke belakang pun. Nah, jadi maaf anda yang tak dapat makan ataupun yang tak ada tempat duduk, mohon maaf. Kerana yang sempurna itu Allah, yang lemah itu adalah daripada pengurusan saya sendiri. Dan sekali lagi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menghadiri majlis saya. Hanya Allah yang membalas segala kebaikan yang telah pun diberikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman fi dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa nah, esok ada jualan ikan di perkarangan masjid kita daripada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Dapat kupon RM5. Nah, mailah. InsyaAllah kalau berkesempatan. Nah, sila hadir. Kita support jualan ikan daripada Bumi Putra. Orang kita sendiri. Nah, InsyaAllah ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah. Sama kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, sama-sama kasih Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi